5 strategi senjata biologi zaman dahulu. Jika anda menelusuri internet, pasti agak kerap juga anda akan menemui artikel dan perkongsian berkenaan dakwaan bahawa wabak penyakit yang kerap berlaku di dunia kita. Tetapi idea untuk menggunakan virus dan bakteria sebagai senjata sebenarnya telah pun diamalkan lebih awal oleh masyarakat zaman dahulu. Menyebabkan idea bahawa ada pihak sengaja menyebarkan wabak sebagai usaha melemahkan pihak musuh pasti akan sentiasa tertanam dalam kepala kita. Kajian sejarah sebenarnya memang merekodkan beberapa insiden serangan senjata biologi berbentuk primitif pernah digunakan dengan serangan pertama telah dicatat berlaku pada tahun 1155 di Itali. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 5 strategi senjata biologi zaman dahulu. Nombor 5. Mencemarkan bekalan air dengan mayat. Dalam insiden terawal yang merekodkan penggunaan bahan tercemar sebagai agen pelemah musuh, ia dilakukan oleh Raja Frederick Barbarossa yang memerintah Itali dan Jerman pernah menggunakan taktik kotornya, iaitu dia sengaja mencampakkan mayat manusia ke dalam perigi yang digunakan oleh penduduk Tortona bagi memastikan bekalan air mereka dicemari. Menurut catatan, tidak jelas mengapa tindakan itu dilakukan oleh Barbarossa. Sama ada dengan niat mahu menyebarkan wabak atau sekadar mahu mencemarkan bekalan air yang ada. Barbarossa bercita-cita mahu meluaskan jajahannya ke bahagian utara Itali, memilih kaedah tersebut bagi mempercepatkan kejatuhan kota Tortona. Selepas perang itu berlanjutan lebih 2 bulan lamanya, insiden tahun 1155 itu berakhir dengan kemenangan mudah tentera Barbarossa berjumlah 5,400 orang yang hanya perlu menentang 300 orang askar milisya Tortona yang tinggal. Kemenangan Barbarossa dalam pertempuran itu pada 18 April 1155 menjadi permulaan kepada gerakan beliau menyatukan wilayah-wilayah dalam Itali. Dan sehinggalah dia berjaya naik menjadi Raja Empayar Rom pada 18 Jun tahun yang sama. Nombor 4. Mencampak mayat sebagai peluru. Peperangan Kaffa adalah merupakan peristiwa bersejarah yang akan terus diingati kerana hasil daripada peperangan inilah ia membawa kepada penyakit wabak yang dikenali sebagai The Black Death. Ia mula merebak di Eropah pada tahun 1347. Kaffa kini dikenali sebagai Feodosija yang terletak di Ukraine. Ia telah menjadi medan pertempuran antara tentera Genoa dari Itali dan Empayar Mongol pada zaman dahulu. Dalam peperangan siri kedua yang bermula pada tahun 1343, tentera Mongol di bawah pimpinan Dijani Bek Khan menyerang Kaffa. Selepas bandar tersebut dikatakan melindungi pemberontak yang telah menyerang orang Islam di sebuah bandar bernama Tana. Bagaimanapun, bantuan seramai 15,000 tentera Genoa berjaya menahan serangan Dijani Bek sehingga menyebabkan kerosakan besar pada peralatan perang Mongol. Pada tahun 1345, tentera Mongol yang masih cuba menawan Kaffa mula terdedah dengan jangkitan The Black Death. Ia telah menyebabkan keadaan mereka mula goyah. Diambang kekalahan, Jani Bek Khan mengarahkan agar mesin pelontar mula menjadikan mayat tenteranya yang meninggal disebabkan penyakit dijadikan sebagai peluru. Nombor 3. Tentera dijangkitkan sifilis. Kisah peperangan Seminara yang berlaku pada tahun 1495 di antara tentera Sepanyol dan tentera Perancis merupakan rekod sejarah pertama di mana berlakunya penyebaran wabak sifilis secara besar-besaran. Bagaimanapun, pada ketika itu istilah sifilis belum wujud. Jadi penyakit itu dinamakan wabak Perancis kerana mangsanya adalah tentera Perancis sendiri. Tentera Sepanyol berjaya mengumpulkan darah daripada pesakit kusta yang ada, kemudian mencampurkannya dengan wain dalam botol. Apa yang melucukan, dengan menggunakan bantuan orang dalam, wain-wain itu kemudiannya dijual kepada tentera Perancis. Walau bagaimanapun, kegopohan tentera Sepanyol dalam peperangan itu yang gagal menjangkakan jumlah sebenar kekuatan pihak lawan dibantu oleh tentera Swiss menyebabkan tentera Perancis memenangi peperangan ini. Selepas tewas, tentera Sepanyol mengubah strategi mereka. Mereka mula memperkenalkan penggunaan senjata api bagi kumpulan pemegang tombak dan menukar variasi formasi dalam peperangan mereka. Nombor 2. Menggunakan idmat anjing gila. Jeneral Kazimierz Siemianowicz merupakan seorang jeneral perang yang turut sama bertugas sebagai jurutera peralatan bagi tentera Poland sekitar awal abad ke-17. Terkenal sebagai pakar dalam bidang penciptaan senjata dan roket,
Siemierowicz berkhidmat dalam beberapa siri peperangan melibatkan negaranya. Pada zaman beliau berkhidmat, penggunaan senjata biologi sudah mula berkembang dengan penggunaan gas beracun sebagai salah satu senjata yang efektif. Bagaimanapun, Siemierowicz memilih jalan yang lebih bersifat tradisional, menggunakan kepakarannya dalam penghasilan persenjataan. Siemierowicz berjaya menemui cara untuk menghasilkan kelongsong peluru yang diperbuat daripada kaca atau tanah liat mengandungi air liur anjing gila. Idea itu yang pada ketika itu sebenarnya sangat mendahului zamannya, tidak diketahui kadar keberkesanan sebenarnya tetapi ianya sebuah idea yang bernas. Nombor 1. Selimut tercemar. Salah satu kisah yang menampakkan kejahatan sebenar era kolonial British adalah bagaimana tentera British menggunakan senjata biologi bagi menyerang orang asal Amerika pada tahun 1763. Tentera British ketika itu perlu mempertahankan kedudukan mereka daripada serangan orang asal Amerika di sebuah kubu bergelar Fort Pitt. Sebagai usaha mengusir British keluar daripada tanah mereka, gabungan 6 puak orang asal Amerika cuba menggunakan jalan diplomasi bagi mengusir keluar British tetapi permintaan itu tidak diendahkan oleh tentera British yang terus mempertahankan kedudukan mereka. Pada 24 Jun 1763, seorang pahlawan puak Lenapa bernama Tortles Hart hadir ke kubu di mana British bertahan bagi berbincang. Perbincangan mereka gagal menemui penyelesaian dek kedegilan British. Bagaimanapun, Tortles Hart tidak pulang tangan kosong, sebaliknya diberikan 2 helai selimut dan 1 sapu tangan sebagai sagu hati. Ketiga-tiga helai kain itu sebenarnya diambil dari hospital iaitu milik pesakit yang menderita cacar. Idea itu daripada Kapten Tentera Milisha bernama William Trent. Beliau melihat bagaimana setiap wakil orang asal yang hadir pasti akan meminta hadiah dan arak untuk dibawa pulang. Jadi dia cuba mendapatkan selimut dan sapu tangan paling kotor yang ada di hospital untuk dijadikan hadiah dengan harapan agar penyakit tersebut merebak di kalangan pahlawan orang asal.